Saya gembira dengan berita itu. Secara tak langsung, perkara yang disebutkan oleh Lebaidin itu menguatkan kata-kata yang saya ucapkan pada Datuk sebentar tadi. Kalau lebay, kalau macam tu, tak salahlah. Apa yang dikatakan cucu saya tadi? Dia nampak orang tu tadi. Datuk segera menjeling ke arah saya. Lebaidin terus tersenyum. Saya tak nampak, tapi bau yang dibawa angin meyakinkan saya yang orang tu ada di tanah kubur. Lebaidin terus melangkah. Gugur. Dedaun getah tua terus berguguran di rempuh angin. Walaupun angin bertiup, tetapi baju kami basah juga diresapi oleh peluh. Panas terlalulah terik. Kami terus berjalan di celah-celah nirai getah yang tua. Sambil berjalan itu, mata saya tetap liar merenung ke arah dedahan getah yang digayuti oleh monyet-monyet liar. Monyet-monyet itu memulas dan menggigit buah getah yang berwarna hijau. Buah-buah getah yang dibuang oleh monyet tersebut bersepah-sepah di mana-mana. Bila sampai di rumah Haji Salim, Lebaidin terus jumpa isteri Haji Salim. Dia meninggalkan rumah tersebut. Datuk pula menemui isteri Haji Salim bertanyakan kalau isteri arwah memerlukan apa-apa pertolongan darinya. Masa Datuk bercakap-cakap itu, sebuah teksi masuk ke kawasan rumah Haji Salim. Saya tersenyum bila perut teksi itu meluahkan Saadia, ibu dan ayahnya serta adik-adiknya. Mereka meluru ke rumah dengan wajah yang resah dan muram. Ayah Saadia menyelesaikan pembayaran tambang teksi. Kemudiannya menemui Datuk. Mereka bersalaman. Datuk minta dia untuk terus bersabar. Tetapi ayah Saadia ternyata tidak berjaya menahan rasa sedih. Dia terus menangis. Datuk memimpinnya ke rumah. Saya terus ikut Datuk. Bila saya berdiri di muka pintu, saya lihat Saadiah yang terseduh merenung ke arah saya. Dalam wajah yang rawan, dia masih lagi sempat menghadiahkan sebuah senyuman yang manis dan penuh erti untuk saya. Aduh, dalam sedu-sedan pun wajahnya tetap manis. Inilah yang membuatkan diri saya tidak tentu arah. Kalau Datuk tidak ada di situ, pasti saya akan menghampirinya, memujuknya supaya janganlah bersedih dan menangis. Harus menerima segala-galanya dengan sabar. Namun apakan daya, Datuk ada dekat dengan saya. Kalau saya turutkan kata hati, pasti saya dimarahi Datuk. Hanya renungan dan kerlingan mata sahaja yang dapat saya lakukan. Lebih dari itu saya tak sanggup nak buat. Marilah kita balik, Tamar. Ya, Tok. Jawab saya sambil cuba menghampiri Saadia yang berdiri di pintu ruang tengah. Saya lihat Saadia seakan-akan melangkah, mahu menghampiri saya. Kemana yang kamu nak pergi tu, Tamar? Ikut sini, bukannya nak keluar ikut pintu dapur. Saya pura-pura terkejut. Beberapa orang wanita yang ada di ruang rumah tersenyum ke arah saya. Tebal juga rasa kulit muka saya. Dan saya pun teruslah menuju ke pintu. Pijak tangga dan terus melangkah pulang. Sebelum sampai di selekoh jalan, saya renung ke arah muka pintu sambil melambai-lambaikan tangan. Saya renung Datuk. Dia tunduk melangkah. Cepat-cepat lambaian tangan Saadia saya balas. Baru 2 kali lambai, Datuk terus berdehem. Saya terkejut dan tidak menoleh ke arah rumah Haji Salim lagi. Sudah seminggu Haji Salim meninggal dunia, saya rasa cukup sepi. Dalam tempoh seminggu itu, secara diam-diam saya mengunjungi rumah arwah Haji Salim. 2 kali saya dapat bercakap dengan Saadia. Saya gembira bila Saadia memberitahu saya yang dia akan tinggal lama bersama dengan neneknya. Persetujuan sudah dibuat di antara nenek dengan kedua orang tuanya yang sudah pun pulang ke Beranang. Sebenarnya, setiap hari saya berdoa supaya Saadia terus tinggal bersama dengan neneknya. Rupa-rupanya, tindak tanduk saya itu dapat dikesan oleh Datuk. Satu hari, Datuk memanggil saya. Aku rasa kamu ni dah berkenal dengan Saadia. Tak, Tok. Saya kawan biasa je. 2 malam yang lalu, aku dengar kau mengigau menyebut nama Saadia. Tok silap tu. Aku tak silap, Tamar.
Aku tahu, aku juga muda macam kamu. Tak usahlah nak sembunyi-sembunyi. Cuma, aku nak ingatkan satu saja. Apa dia tu? Urus diri sendiri dulu sebelum nak nguruskan anak orang. Berfikir dengan memasak kau. Nak masak apa? Sardin? Silap. Berfikir dengan masak-masak sebelum berkenan dengan anak orang. Kalau kamu rasa kamu sanggup, aku takkan menghalangnya. Tok ni mengarut lah. Saya segera meninggalkan Datuk dengan perasaan yang malu. Dalam kata-kata yang lunak, Datuk mengenakan saya. Sindirannya tajam dan penuh makna. 2-3 hari saya tidak mahu memandang ke Datuk. Bila rasa malu itu sudah hilang, barulah saya mendampinginya. Dan Datuk tidak lagi menyebut perkara Saadiah di hadapan saya. Saya juga cuba menjauhkan diri dari Saadiah. Malangnya, makin saya cuba menjauhkan diri, hati ini bagaikan digaru-garu mahu melihat wajahnya. Sehari tidak dipandang, saya rasa hidup ini tidak ada ertinya. Setiap pagi, bila Datuk keluar dan nenek membuat kerja-kerja dapur, secara sembunyi-sembunyi saya akan pergi ke kawasan belukar di belakang rumah Haji Salim, pura-pura melastik burung. Bukannya apa, dapat renung rambut Saadiah pun cukuplah. Keluar. Macam selalu, Datuk tidak pernah betah duduk di rumah. Perangainya yang suka berjalan, menengok sanak saudara dan sahabat handai yang jauh sudah pun menjadi darah daging dalam dirinya. Kali ini Datuk mengajak saya mengunjungi pusara Siti Lipat di Belanja Kiri. Saya membantah. Kampung tersebut sudah kerap saya kunjungi. Tidak ada sesuatu yang istimewa kecuali musim buah durian dan langsat. Pergi ke Belanja Kiri musim buah-buahan memanglah seronok. Naik muak makan buah durian. Tidak saya duga, perbuatan saya itu menimbulkan kemarahan yang amat sangat pada diri Datuk. Kamu tahu, kat situ kan ramai kaum kerabat kamu. Kamu mestilah ikut, biar kamu kenal asal keturunan kamu, katanya. Saya terus membisu. Dalam masa itu juga saya teringatkan Sungai Sandang dan Sungai Perak. Siti Lipat tu 2 kali moyang kamu. Kamu tu mesti pergi ke kubur untuk baca Fatihah. Tambahnya lagi, saya tak ada jalan lagi. Terpaksa juga mengikut cakap Datuk. Berat juga rasa hati mahu meninggalkan Saadiah. Kalau saya tidak memikirkan yang diri saya ini sejak kecil dipelihara oleh Datuk dan Nenek, pasti saya memberontak dan melawannya. Bila dikenangkan jasa mereka membela saya, semuanya tak jadi saya lakukan. Di Belanja Kiri, kami tinggal di rumah Mehran yang letaknya tidak jauh dari rumah Hajah Fatimah, iaitu kakak Mehran. Kedua-dua wanita ini mempunyai pertalian keluarga yang cukup rapat dekat dengan Datuk. Malam itu selepas makan, Mehran menceritakan tentang kisah Siti Lipat. Saya tahu yang Mehran ini berbuat demikian kerana mahu memenuhi permintaan Datuk. Kamu cubalah ceritakan pada budak nakal ni, siapa dia Siti Lipat? Kata Datuk yang duduk bersandar di dinding sambil mengunyah daun sirih. Hajah Fatimah ketawa sahaja melihat telatah Datuk yang selalu membanggakan asal keturunannya itu. Maka berceritalah Mehran pada malam itu. Menurutnya Siti Lipat ini berasal dari sebuah kampung yang tidak jauh dari Cekar Galah di daerah Kangsar. Orangnya cantik, pandai bersilat, peramah dan bersopan santun. Tiba-tiba perempuan cantik itu berselisih faham dengan keluarga. Dia merajuk lalu membuatkan rakit buluh dan menghilir ikut Sungai Perak. Hatinya terlalu keras. Masa berakit itu, semua halangan ditempuh dengan tabah. Sampai di Cekar Galah, dia dipujuk oleh kaum keluarga yang ada di situ supaya kembali ke pangkuan keluarga. Nasihat itu tidak diendahkan oleh Siti Lipat yang berkulit putih, memiliki raut wajah macam orang Arab. Dia meneruskan perjalanan hingga rakitnya tersekat di sebuah jeram. Masa tersungkur di jeram itulah, dia didatangi oleh seorang lelaki yang bernama Kanda Ali, iaitu orang suruhan Sultan. Kedatangan Kanda Ali ditentang oleh Siti Lipat. Akhirnya, Siti Lipat berjaya dipujuk dan dibawa ke istana. Siti Lipat pun berkahwin dengan Kanda Ali, tetapi kerana dirinya yang cantik, dia digoda oleh orang lain. Dan mereka ni menyangka yang Siti Lipat lah yang mudah digoda. Kerana sakit hati, orang yang jahat itu terus berusaha mahu membunuh suaminya. Perbuatan itu menjadikan Siti Lipat marah.
Dia terus bertindak dan berjaya membunuh orang yang mahu membunuh suaminya. Perkara itu sampai ke pengetahuan Sultan. Siti Lipat dan suami diperintahkan ditangkap serta dihukum bunuh. Orang yang mahu menangkap Siti Lipat semuanya mati di hujung kerisnya. Tidak ada seorang pun yang berani rapat dengannya. Siti Lipat dan Kanda Ali melarikan diri dengan rakit hinggalah sampai ke Tepus. Dari situ mereka pindah ke sini, menetap hinggalah mereka ni mati, kata Mehran menamatkan ceritanya. Saya tersenyum. Sukarlah untuk saya nak mempercayai cerita dari mulut ke mulut tu. Walaupun kubur Siti Lipat masih lagi wujud di belanja kiri, mungkin cerita itu ada juga tokoh tambahnya, fikir saya. Awak tahu tak, Saadun, anak saudara kita tu dah jadi dukun. Kononnya berguru dengan kaki tokak. Secara mendadak, Hajah Fatimah membuka mulut. Itu bahaya tu bomoh pembohong tu, kata saya. Bomoh kaki tokak tu dah banyak ngubat orang sakit dan semuanya sembuh. Tapi bayarannya mahal. Tengok jenis penyakit, ada yang kena RM50. Sekali berubat kena RM200-300. Apa yang peliknya, sakit yang diubatinya tu semuanya sembuh, tambah Hajah Fatimah. Kita kena panggil dia Maha Guru, tingkah Mehran dengan lebih serius. Hei, ini dah mengarut. Esok saya nak jumpa dengan Saadun. Jangan bergurut pada bomoh penipu tu. Tiba-tiba Datuk melenting. Dia terus bangun, berdiri dengan wajah yang merah. Mehran dan Hajah Fatimah menjadi cemas. Kita ni tak mahulah anak buah kita diperalatkan oleh orang lain. Kalau dah masuk perangkapnya, kita semua akan menerima bala yang besar, sambung Datuk. Dia terus duduk kembali. Saya segera teringatkan Saadun, anak saudara dua wanita tersebut. Orangnya berbadan kurus, suka belajar perkara kedukunan, pernah menuntut ilmu dengan orang asli dan juga pernah pergi ke Siam. Kita mesti selamatkan Dun, suara Datuk keras. Dia renung ke muka Mehran dan Hajah Fatimah yang tercengang. Datuk nampak resah. Kalau boleh, malam tu juga dia mahu menemui Saadun. Tetapi hasrat itu dihalang oleh kedua ibu saudara Saadun. Esok sajalah kamu cari si Dun tu, mak dia. Malam ni kalau kamu pergi ke rumahnya pun, kamu tak adanya nak dapat jumpa dengan dia. Dia pergi mana? Dia ikut gurunya belajar agama. Dekat mana? Dekat kaki bukit dekat Cangkat Banjar tu. Masjid ada, surau ada. Kenapa yang belajar agama dalam hutan? Entahlah, kami pun tak tahu, balas Hajah Fatimah dan Mehran serentak. Datuk terdiam. Saya lihat jam tua yang tersangkut di dinding sudah pukul 11 malam. Datuk membincangkan sesuatu dengan suami Hajah Fatimah. Hajah Fatimah dan suaminya pulang ke rumah. Pukul 11.30, suami Mehran pulang dari memburu rusa. Tak ada seekor rusa pun ataupun pelanduk yang dibawa, kata suami Mehran. Dia dan kawan-kawannya tidak dapat masuk ke hutan kerana gajah liar mula berkeliaran. Sebelum masuk ke bilik tidur, suami Mehran menyatakan bimbangnya dengan perangai Saadun yang mula mencari kubur-kubur lama di sekitar kampung. Salah sebuah kubur lama yang diminatinya itulah kubur Siti Lipat. Dia tak boleh nak dibiarkan. Nanti kubur lama tu dipuja, jelas Datuk. Buat apa? Soal suami Mehran pula. Kumpulan mereka tu percaya yang dalam kubur lama tu ada emas dan harta karun. Hei, kerja bida'ah tu, bentak suami Mehran. Sebelum dia tersesat jauh, kita perlu menyedarkannya. Jangan biarkan keturunan kita ni tunduk dengan kuasa setan. Datuk terus mengenggam penumbuk. Mehran dan suaminya bertukar pandangan. Siapa yang berani melarang budak tu? Kalau silap cakap, kepala kita diparangnya, Mehran bersuara. Suaminya menganggukkan kepala. Rasa cemas terbayang di wajahnya. Dia tu kalau dah naik angin, bukan nak kenal dah tua muda, Mehran menambah. Biar sajalah saya uruskan. Membiarkan orang yang membuat kerja bertentangan dengan agama, ertinya kita ni dah bersubahat. Dosa orang bersubahat ni terlalu besar, jelas Datuk. Mehran dan suaminya terus terdiam. Saya dan Datuk
masuk ke bilik tidur yang dihaskan untuk kami berdua. Saya terus tidur dan Datuk terus membaca Quran kecil yang selalu dibawanya ke mana-mana. Saya tak tahu pukul berapa Datuk tidur. Saya terjaga bila dikejutkan oleh Datuk untuk melakukan solat subuh. Sebelum matahari terbit, Datuk sudah berjalan seluruh kampung kerana mandi embun. Lepas sarapan, menebas kebun durian dan langsat milik Mehran. Tujuan Datuk berbuat demikian adalah untuk mengeluarkan peluh. Tepat pukul 10, Datuk pun pergilah ke Sungai Perak. Dia berenang dan menyelam. Datuk memberi petua kepada saya untuk menyelam lama dalam sungai sampai setengah jam. Petua itu saya lakukan dan hasilnya memang memuaskan. Masa berada dalam air, saya rasakan yang air sungai itu tidak menempuh pun tubuh badan saya ni. Kita seperti berada di dalam bilik kaca, dapat bernafas dengan baik. Saya melihat ikan-ikan berenang. Semua ikan dan binatang dalam air tidak boleh diusik atau ditepis, meskipun ikan itu akan melanggar tubuh sendiri. Jika ditepis atau dimaki, air akan menyerbu tubuh dan tidak boleh bernafas. Selain daripada itu, waktu mahu menimbulkan badan di permukaan sungai, mestilah menemukan kulit kepala dengan dasar sungai sebanyak 3 kali. Waktu naik, badan tidak boleh tegak, mesti ikut arus air serta menghadap arah matahari jatuh. Tidak boleh melagakan gigi atas dengan gigi bawah ataupun menggigit lidah. Mulut mesti berada dalam keadaan separuh terbuka. Amalan dan petua itu pada mata kasar cukuplah mudah, tetapi bila dilaksanakan terlalu sukar rasanya. Pantangnya yang paling besar adalah tidak boleh terjun dalam sungai kepala dahulu. Tak boleh minum air sungai, walau macam mana dahaga sekalipun. Amalan itu saya lakukan hanya beberapa tahun saja. Selepas itu, saya tinggalkan langsung hinggalah sekarang. Orang yang mengamalkan ilmu menyelam lama sampai berjam-jam dilarang memakan ikan sungai yang dibuat gulai kecuali digoreng tanpa membuang kepala dan ekor serta sisi ikan itu. Tidak boleh kencing dan buang air besar ke dalam sungai. Kita ke rumah Saadun lah. Sebelum tu, kita balik ke rumah Mehran dulu. Aku nak tukar pakaian, ujar Datuk. Kami pun meninggalkan tebing Sungai Perak. Setelah menukar pakaian, kami menuju ke kampung tua dengan harapan Saadun ada di rumah. Baru separuh jalan melangkah, kami bertembung dengan Mat Resat yang tepuk. Macam selalu, Mat Resat yang suka bergurau itu terus mengusik Datuk dengan kata-kata yang melucukan hinggalah Datuk ketawa terbahak-bahak. Kamu dari mana ni, Mat Resat? Balik tengok orang berlatih silat. Dah kenapa kamu tak belajar? Malaslah. Lain macam silat yang diajar tu. Belum bersilat dah kena sembah matahari. Kena bayar duit RM50 setiap kali masuk gelanggang. Lagi apa syaratnya? Syarat yang boleh diterima mengakui mahaguru silat sebagai orang kuat yang boleh melakukan apa saja. Setiap orang murid mesti menganggap mahaguru itu sebagai Nabi. Ada tak mahaguru tu kat situ? Tak ada. Yang mengajar tu orang kanannya yang dipanggil Panglima. Siapa namanya, Mak Resat? Daud. Daud. Suara Datuk gugup bersama wajah yang cemas. Hati saya mulai cemas. Mat Resat mengarahkan jari telunjuk ke arah kanan. Tanpa mengucapkan sesuatu pada Mat Resat, Datuk menarik tangan saya. Bila Daud melihat kayu berdiri di bucur gelanggang, dia berhenti membuka langkah silat. Dia suruh anak muridnya ke tepi. Perlahan-lahan, Daud memegang sepotong kayu berhampiran dengan kakinya. Kayu itu diangkat dan separas dengan dada. Kesemua anak muridnya terkejut melihat kayu itu mengeluarkan asap dan hancur. Daud cuba memperlihatkan kemampuannya di hadapan anak-anak muridnya serta Datuk. Datuk masih lagi tenang menghadapi semuanya itu. Datuk terus masuk gelanggang. Tiba-tiba Daud ni hilang entah ke mana. Saya terhidu bau busuk dan hapak. Datuk merenung anak-anak murid Daud yang secara kebetulan pula semuanya ada hubungan keluarga dengan Datuk. Kamu baliklah semua. Suara Datuk lembut. Tidak seorang pun yang mahu mematuhi cakap Datuk. Saya lihat Datuk tersenyum. Baliklah. Kalau tidak mahu jadi sesat. Aku ni kenal sangat siapa dia guru kamu tu. Datuk kecewa lagi.
Mereka tidak juga mahu meninggalkan gelanggang. Kalau kamu tak mahu balik tak apa. Tapi kalau apa yang terjadi pada diri kamu, jangan salahkan aku. Sebagai orang tua, aku dah bagi tahu kamu. Datuk terus meninggalkan gelanggang menuju ke rumah Saadun. Bila saya renung gelanggang itu, kumpulan anak-anak muda itu sudah pun bersurai. Rumah Saadun yang pangkat cucu saudara pada Datuk letaknya agak terpencil. Dikelilingi pokok pisang dan rumpun buluh. Di belakang pondok terdapat pula pokok jejawi yang besar. Akar-akar pokok berjuntayan. Dari jauh kami sudah pun terhidu bau kemenyan. Panas pagi mula memancar agak terik memanah atas daun pisang yang hijau dan lebar. Ayam peliharaan Saadun ini berlari di halaman pondok. Datuk berhenti melangkah. Dia terus menepuk bumi sambil mulutnya bergerak-gerak. Kami terus rapat ke dinding pondok. Terdengar bunyi orang batuk dan bercakap-cakap. Permulaannya, malam ni kita akan adakan pemujaan di kubur. Kita bawa budak-budak yang belajar silat dengan Daud tu. Langkah kedua, kita potong lidah anak dara Sunti. Saya kenal. Itulah suara Kamal yang menjadi musuh Datuk nombor 1. Dia ni tak serik lagi ni. Bisik Datuk pada saya dan terus mengetuk pintu pondok Saadun berkali-kali. Saya terdengar Kamal melarang Saadun untuk membuka pintu. Datuk terus marah. Pintu pondok dijentiknya dan papan pintu terus terkopak. Datuk meluru dan berdiri di muka pintu. Macam seorang hulu balang dengan pandangan mata yang tajam dan liar sekali. Saya tetap berdiri tidak jauh dari Datuk. Saya lihat muka Saadun pucat lesi. Kamal menyandar badan ke dinding sambil mendirikan lutut kanannya. Cukup tenang Kamal membalut rokok daun tanpa memandang muka Datuk. Kamu keluar, Saadun. Suara Datuk meninggi. Saadun seperti berada dalam keadaan yang serba salah. Sekejap renung muka Datuk. Sekejap renung muka Kamal. Saya ni nak belajarlah, ayah udah. Bukan tempatnya. Kamu keluar. Tapi... Tak ada tapi. Keluar kataku. Keluarlah. Kian keras suara Datuk. Saadun terus keluar tanpa mempedulikan suara batuk daripada Kamal yang memberikan isyarat jangan keluar. Perlahan-lahan Kamal mengangkat kakinya yang dihinggapi tokak. Ulat-ulat tokak yang jatuh atas lantai dipegang serta ditaruh kembali pada tokaknya. Dia semacam tidak kisah dengan kehadiran Datuk di hadapannya. Kamu memburu aku. Suara Kamal parau. Dia mengangkatkan kepala, mempamerkan mukanya yang menggerutu dan berbonjol lembik. Aku tak memburu kamu lah. Semuanya terjadi secara kebetulan. Agaknya lah. Aku ni tak boleh nak lari dari kamu. Itu aku tak tahu semuanya tu, Kamal. Tak tahu. Ya, aku tak tahu yang si Saadun ni anak buah kamu. Kalau aku tahu, aku tak ingin nak dekat dengan dia. Sudahlah, Kamal. Kamal membuka tengkoloknya. Dia mencapai tongkat yang berkepala ular. Dia bangun sambil berusaha supaya ulat yang memakan buah betisnya tidak jatuh atas lantai. Datuk masih juga berdiri di muka pintu. Saadun terpegun melihat peristiwa yang terjadi di hadapannya. Sebelum Kamal mengangkat tongkatnya, Datuk membuka kain yang membelit pinggangnya. Kain itu dikibaskan ke arah tongkat Kamal. Dengan sekali sentak sahaja, tongkat Kamal berlegar-legar di hadapan Datuk macam harimau dalam kandang besi. Datuk bagaikan tahu niat Kamal. Dia menyuruh saya dan Saadun beredar darinya. Mungkin dengan berbuat demikian akan memudahkan Datuk untuk mempertahankan diri bila Kamal meluru ke arahnya. Kamal, aku tahulah kekuatan ilmu dunia yang kamu tuntut hanya berkesan pada sebelah malam. Bila siang ni kurang berkesan, kata Datuk. Kamal tidak menjawab. Dia membuka bajunya. Saya lihat di leher dan pergelangan tangannya penuh dengan tangkal yang diperbuat daripada tulang binatang. Seluruh kulit di badannya berbenjol-benjol dan penuh dengan parut. Sinar matanya cukup tajam, macam mata kucing yang sedang memburu tikus. Secara mendadak sahaja, Kamal hilang dari pandangan kami. Tamar. Ya, Tok.
Kau carikan aku 7 helai daun lalang. Baik, Tok. Saya terus mencari 7 helai daun lalang. Saya serahkan pada Datuk yang berdiri di muka pintu. Daun lalang itu Datuk ramas. Liludah 2-3 kali. Daun lalang dilemparkan di tengah pondok. Di tempat daun lalang itu jatuh, terpacaklah sekujur tubuh Kamal. Kalau kamu belajar ilmu dunia dari kaum kubu, aku juga belajar petua untuk menawar ilmu itu dari orang kubu juga, ujar Datuk dengan tenang. Kamal terus membungkukkan badan. Kepalanya dimasukkan ke celah kangkang. Datuk juga tidak berganjak dari muka pintu. Panas yang terik di luar pondok membuatkan badan Kamal nampak berminyak. Datuk terus membacakan sesuatu. Secara mendadak, kesemua tangkal dan azimat di badan relai dan jatuh berserak di atas lantai pondok. Kamal terus mengguling-gulingkan badan atas lantai pondok 2-3 kali. Akhirnya, dia berdiri tegak di tengah pondok. Datuk terus merendahkan badan. Beberapa ketul batu yang datang dari tempat Kamal berdiri lalu atas kepala Datuk. Kamal, kamu tidak mahu bersubahat dengan aku untuk jalan kebaikan, kata Datuk. Kamal terus membisu. Dia berlari dalam ruang pondok dan terus mengambil tongkat berkepala ular di sudut pondok. Dia menghentakkan tongkat itu pada tiang pondok. Sebaik saja tongkat itu bertukar menjadi pedang pendek. Datuk tergamam. Tiba-tiba saya terdengar suara Sa'adun mengeluh. Saya segera menoleh. Saya lihat Sa'adun tersungkur atas tanah. Bila saya mahu menerpa ke arahnya, satu tendangan hinggap di bahu saya. Tendangan itu cukup keras. Saya tercampak di perdu pisang. Saya lihat Daud berdiri tidak jauh dari saya. Belum pun sempat saya menyebutkan sesuatu, saya lihat Daud menyerang Datuk dari arah belakang. Datuk mengelak dan melepaskan pukulan ekor buaya jalan ke badan Daud. Pukulan itu membuatkan Daud tersungkur lalu merempuh papan pondok. Papan pondok itu pun berkecai. Bila Datuk mahu melepaskan pukulan ekor buaya jalan yang kali kedua, Kamal meluru ke arah Datuk dengan pedang pendek. Datuk terdesak tetapi sempat melepaskan tamparan kucing jantan ke pergelangan tangan Kamal. Pedang pendek terlepas dari tangan, jatuh di atas lantai pondok dan bertukar menjadi tongkat kembali. Sihir, jerit Datuk sambil melipatkan lengan bajunya. Ketika itu juga Kamal mengangkat kakinya yang tokak ke arah Datuk. Saya lihat Datuk terhuyung-hayang. Bau busuk yang cukup busuk mula menguasai seluruh kawasan pondok. Tamar, pandangan aku gelap, jerit Datuk sekuat hati. Kamal berjaya melepaskan dirinya dari dalam pondok. Dia terus mengangkat Daud. Badan Daud ditepuknya 2-3 kali. Daud kembali cergas dan bertenaga. Kamal mengambil sekepal tanah, dilemparkannya ke arah Datuk. Bahagian baju Datuk yang terkena tanah terus berlubang dan reput macam terkena air asid. Datuk terus terhuyung-hayang. Datuk jatuh dan menggolekkan badannya atas rumput. Datuk meniarapkan badannya atas rumput. 2-3 kali dia menyondol-nyondol rumput hijau. Datuk terus kaku di situ untuk beberapa saat. Saya tergamam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sa'adun masih lagi mengerang kesakitan. Saya cuba bangun, tapi tak berdaya. Saya cuma dapat melihat pergerakan Datuk dari jauh. Perlahan-lahan, Datuk memusingkan badannya, merenung ke arah matahari. Datuk membukakan kelopak matanya dalam panas yang cukup terik.